minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh dunia, seluruh rakyat Malaysia mengucapkan takziah yang tidak terkira kepada seluruh rakyat Syria dan rakyat Turki yang mana dilanda dengan musibah bencana alam, iaitu berlakunya gempa bumi yang melibatkan kematian lebih 3,400, melibatkan 3,400 yang terkorban di dalam bencana tersebut, dan kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang terkorban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan moga-moga Allah mempermudahkan segala urusan mereka dan mereka ditempatkan sebagai seorang syuhada di syurga nanti. Baik para penonton sekalian, kita sebagai rakyat Malaysia berbangga kerana pasukan Malaysia menghantar pasukan khas mencari dan penyelamat SMART seramai 70 anggota untuk membantu operasi kemanusiaan di negara tersebut. Jadi kita dalam keluarga Tanyalah Ustaz mengucapkan takziah di atas apa yang berlaku di Turki dan juga Syria, yang mana di Syria pun terkorban sehingga 1,500 nyawa. Baik para penonton sekalian, kita nak teruskan lagi pengajian kita pada hari ini dalam topik yang cukup menarik, topik yang memberikan kepada kita satu inspirasi, iaitu berkaitan dengan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam tidur. Jadi bagi mengupas topik kita pada hari ini, para penonton sekalian, kita bawakan kepada anda tuan guru kita Ustaz Jafri. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Iman. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi mungkin sedikit kata-kata Ustaz kepada mangsa tragedi gempa bumi yang berlaku di Turki dan juga Syria Ustaz. Ya, subhanallah, kita berkongsi kesedihan ya, dan kita doakan supaya mereka diberikan kesabaran dan digantikan musibah tersebut dengan gantian yang terlebih baiklah. Mereka merasakan kesusahan tersebut, kita tak mampu nak rasa. Apa yang kita boleh buat ialah kita berdoa sahaja dengan doa-doa kebaikan. Salah satu daripada doa yang tidak ada hijab di sisi Allah ialah bila seorang saudara berdoa tanpa pengetahuan saudaranya yang lain. Maka kita teruskan berdoa supaya Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada sahabat-sahabat kita di sana, insya-Allah. Baik, itu dia. Baik para penonton sekalian, pada hari ini kita dalam topik ibadah, iaitu kita nak belajar berkaitan dengan bagaimana tidur ikut sunnah. Tidur pun ada ikut sunnah juga Ustaz ya. Jadi macam seronok juga topik kita pada hari ni. Sebab ada di kalangan kita ni suka juga tidur Ustaz. Tapi ada tidur cara Nabi SAW. Mungkin kepada para penonton yang mungkin nak mengajukan soalan kepada kita, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh terus call hubungi kita untuk bertanya soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan kepada Al-Fadhil Ustaz, mungkin kita nak tahu secara keseluruhan terlebih dahulu, kenapa semua benda kita kena ikut sunnah Nabi SAW ni? Apa pentingnya dan apa kelebihan bagi mereka yang mana semua benda dia ikut sunnah Nabi SAW? Sebagai mukadimah ni Ustaz. Baik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati adinda kami Dai Aiman, seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan siaran langsung ini, sama ada melalui Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kaca TV, juga di Facebook.
Kita doakan supaya Allah berikan kepada kita satu rezeki yang namanya ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa, iaitulah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta 3 benda. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, salli alaihi Muhammad. Hari ini kita nak bincang tentang satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat-umat terdahulu, iaitulah kita duduk seluruhnya dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For every single thing sikit. For every single thing dalam hidup kita ni tuan-tuan, semuanya ada panduan. Sifat manusia ni tuan-tuan, dia suka meniru. Sebab tu kita ni tuan-tuan lagi pandai tiru, lagi bijak kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan sekalian semua. Allah jadikan kita ni suka meniru. Dan tuan-tuan, tidak ada contoh teladan untuk kita tiru melainkan contoh teladan yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang terbaik untuk kamu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini tuan-tuan mengandung satu faedah yang sangat penting untuk kita ikut dan untuk kita renungkan. Keterikatan kita dalam kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan iman dan kesempurnaan dan keyakinan kita kepada hari kiamat. Bawa apa? Semangat dan kesungguhan kita, yang endingnya jadi semangat dan kesungguhan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menunjukkan akan kesempurnaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam mentafsirkan ayat tersebut, dia berkata, teladan yang baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan mendapat taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taufik ni apa? Allah pemudah kita untuk buat baik, Allah halang kita, bagi kita susah untuk kita buat maksiat. Ni orang yang dapat taufik di sisi Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bagi dekat dia taufik. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian bukan setakat itu, sallallahu alaihi Muhammad, Allah akan jadikan kita supaya kita ni sentiasa beroleh rahmat daripada Allah, dan endingnya kita akan dapat balasan kebaikan di hari akhirat. Sebab kesempurnaan iman, ketakutan pada Allah, serta pengharapan balasan kebaikan dan ketakutan pada siksaan Allah di yaumul qiyamah, inilah yang memotivasikan seseorang itu untuk dia mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kamu bersungguh sangat nak ikut Nabi ni, sampai tidur pun nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan ada siapa nampak pun tidurnya seorang-seorang, tapi beralihnya macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat amalan-amalan. Tak boleh sebut lagi, saya nak sebut pula. Amalan-amalan kita tu kan, amalan-amalan daripada nak tidur sampai kita bangun tidur, semua ada panduannya. Pasal apa yang bersungguh sangat? Tuan-tuan, tidak ada sesuatu yang memotivasikan dia melainkan keimanan dia kepada Allah SWT. Iman sungguh-sungguh, takut pula nanti di yaumul qiyamah nanti masuk neraka Allah, dan nak harap sangat-sangat supaya dia masuk syurga Allah. Inilah yang memotivasikan dia untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni tuan-tuan, kalau definisi dia ialah sallallahu alaihi Muhammad, satu jalan atau kehidupan, sama ada terpuji atau sebaliknya. Adapun di seluruh istilah dia terbagi pada dua definisi hadis, ahli hadis dan juga ahli usul. Ahli hadis kata sunnah ialah setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, takrir ataupun persetujuan, sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebelum perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul, apatah lagi selepas daripada diangkat menjadi Rasul. Di sisi ahli usul pula, sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi SAW selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir baginda Nabi SAW. Maka subhanallah tuan-tuan, kesimpulannya ahli hadis dan ahli usul bersepakat mengatakan bahawa sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada dia bentuk percakapan, perbuatan ataupun
iqrar, yakni persetujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak manfaat-manfaat dan kelebihan yang akan kita perolehi bila kita beramal dengan sunnah, tetapi kita nak yang tu kita nak simpan sehari-hari. Saya kalau ada orang yang nak tanya sesuai, kita nak raikan orang bertanya. Betul. Kalau saya bercakap seorang-seorang saja, taklah jadi program Tanyalah Ustaz. InsyaAllah tuan-tuan, itulah mukadimah bagaimana Salih Muhammad seorang yang bersungguh-sungguh untuk meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan dia, mengisyaratkan bahawa dia sedang mempunyai kesempurnaan iman yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya, insya-Allah. Wallahu Itu a'lam. dia. Bila mana kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu merupakan satu ikutan teladan yang cukup sempurna, yang perlu kita ikuti daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Baik, orang kata tak sabar-sabar nak tanya soalan kat Ustaz. Dah keluar dah soalan kat Facebook kita ni Ustaz. Bersama dengan Wak Dodge. Soalannya adalah, Ustaz, apakah amalan terbaik sebelum tidur dari segi pakaian, makanan, doa dan sebagainya? Ni kita sebelum tidur dulu Ustaz. Okay. Baik, Allahumma salli. Tuan-tuan, Wak Dodge, terima kasih banyak-banyak Wak Dosh atas soalan tersebut, subhanallah. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kathira kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook Salih Alaihi Muhammad. Saya sebab dia duk komen tak ada sound, apa kata. Kan? Jadi subhanallah, tuan Salih Muhammad, bagus soalan tersebut. Soalannya, tuan-tuan, amalan yang terbaik Salih Alaihi Muhammad sebelum daripada tidur. Yang pertamanya, tuan-tuan, subhanallah Salih Muhammad, tidur pula lah. nak tidur, nak huruf R dengan huruf L tu jadi terbeli pula. Tersyasyul pula. Tidur awal. Saya cuma sebab tuan-tuan, kita ni ada jam biologi kita sendiri. Jadi bila jam biologi kita ni tuan-tuan, kalau kita selalu lewat, dia akan melekat lewat tu. Tetapi subhanallah, tubuh kita perlukan kepada Allahumma salli alaihi wasallam waktu rehat untuk repair diri dia sendiri. Dan waktu mana? Saya cuma pakar menyebutkan dalam range pukul 11 malam, 11, 12, pukul 1. Saya cuma pukul 11. Kena tidur sebelum pukul 11 malam. Kalau kita tidur selepas daripada waktu tu, kita akan Allahumma salli ala Muhammad, jadi macam mana? Dia akan tak sempat nak repair tubuh badan dia sendiri. Dia kena tidur awal sikit. Salih Alaihi Muhammad. Dia akan membantu untuk meningkatkan memori kita ni, kebolehan kita untuk belajar mengawal selera makan, kesihatan kulit, daya fokus dan semuanya lah. Yang kedua ya tuan-tuan, yang ni pun penting, di antara yang terpenting. Tuan-tuan tahu tak, Nabi SAW suruh kita bila kita nak tidur untuk gelapkan suasana bilik kita tu. Tutup lampu, padam lampu. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, matikan lampu-lampu di waktu malam jika kamu hendak tidur. Tutuplah pintu-pintu bekas serta makanan dan minuman kalian. Tuan-tuan, Nabi SAW suruh kita padam lampu. Ada kaitannya dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW untuk elakkan daripada berlakunya kebakaran sebagainya. Mungkin dulu-dulu ni guna api, guna pelita. Tetapi kita lah ni guna lampu macam ni, mana nak boleh nak terbakar sebagainya. Maka tuan-tuan, subhanallah, dia pun buat kajian sains. Rupa-rupanya tuan-tuan, subhanallah, semakin malam, semakin gelap, keadaan keliling kita tu, tubuh kita akan mudah merasa long light dan kita akan mengantuk. Sebab Salih Alaihi Wasallam, suasana tu tuan-tuan, satu hormon dia sebut sebagai melatonin, dia akan terhasil keluar daripada kelenjar pineal kita, tuan-tuan sekalian. Tu saya terbaca ini, tuan-tuan, subhanallah, takjubnya kita dengan apa yang Nabi SAW sebut. Dia kata hikmah di sebalik perbuatan sunnah baginda Rasul SAW. Hormon melatonin ni tuan-tuan, hormon ni dia akan bantu untuk reaksi positif buat tubuh persiapkan diri untuk istirahat. Dia akan keluar bila suasana jadi gelap. Selain itu, dia akan mempengaruhi tubuh untuk terhindar penyakit berbahaya. Kajian menunjukkan bahawa melatonin berperanan sebagai ejen pencegah kanser. Berikutan kurangnya kerosakan DNA dalam tubuh badan manusia. Melatonin juga memperbaiki aktiviti tidur pesakit seperti Alzheimer, Parkinson, gangguan bipolar dan kencing manis. Itu Profesor Russell Reiter, dia kata daripada University Texas, dia sebut sekali anda tidur dan tidak matikan lampu selama seminit, otak anda segera mengesan bahawa lampu menyala seharian dan penghasilan melatonin mula menurun. Jadi terbukti tidur dalam gelap
akan melancarkan penghasilan melatonin ni tuan-tuan. Saya semat demikian juga disebut oleh John Roberts, seorang pengamal biologi, menjalankan satu kajian terhadap haiwan. Uji kaji terhadap haiwan tersebut dibiarkan tidur dalam keadaan lampu menyala pada waktu malam, dan keadaan hormon melatoninnya juga akan dicatat menunjukkan bahawa dia kalau cerah, dia kadar melatonin itu akan kurang. Kalau gelap, melatonin itu akan lebih tinggi, yang akan membantu untuk kesihatan tubuh badan dia. Tu hikmah. Tu baru dua. Ada berapa lagi amalan yang berkait dengan kita nak tidur nanti. Saya selamat tuan-tuan. Tapi kita akan sambung sekejap lagi kot. Sagi cuba masuk dekat bilik anak tu, tengok macam mana sistem lampu dia kan, supaya apa, dalam keadaan yang gelap, memudahkan untuk anak-anak kita tidur. Baik para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, jangan tidur dulu. Kita kembali selepas ini. Tajalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang mungkin ada yang tak adalah baru bangun tidur Ustaz. Tadi dia bangun awal, pukul 5 dah bangun tidur dah kan. Tapi hari ini kita nak cerita pasal tidur ikut sunnah. Baik, tadi Ustaz ada cerita pasal lampu kan. Pentingnya tutup lampu ni. Sebenarnya ini di antara sunnah Nabi SAW, tidur dalam keadaan gelap Ustaz. Sahabat kita Jura Azlin ni, dia ada satu soalan tentang lampu juga. Antara satu sunnah tidur yang diajar oleh Nabi SAW ialah menutup lampu ketika tidur. Apakah hikmah di sebalik ajaran Nabi tersebut untuk kesihatan tubuh badan kita Ustaz? Mungkin Ustaz nak sambung sikit lagi. Jadi subhanallah, kita duk rasa macam kalau dulu para sahabat Nabi SAW dia dipanggil ta'abudi, tahu tak? Nabi sebut satu benda, dia ikut je, dia tak ada question lah. Dia ikut je apa yang Nabi SAW sebut, dia ikut je. Tak payah nak question pasal apa. Pasal apa Nabi suruh tutup lampu, pasal apa nak kena padam lampu, pasal apa, tak ada pasal apa. Sebab Nabi sebut saja, masing-masing pun dah. Kalau kita ikut, kita dapat pahala. Kalau kita ikut nanti, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Maka tuan-tuan, sekarang ni baru kajian-kajian dibuat. Jadi kita boleh faham bahawa bila kita nak tidur malam-malam, antara kita nak buat keputusan, nak biar lampu menyala terang, disebabkan kita takut lagi ada apa bayangan-bayangan sesuatu yang ke apa sebagainya, ataupun nak biarkan dalam keadaan bilik gelap, mungkin ada bukan gelap yang total, mungkin kita bagi ada sikit dim lampu ke apa sebagainya supaya kita boleh nampak juga apa-apa pergerakan kan. Saya sembah tuan-tuan. Jadi subhanallah, yang pertamanya hormon melatonin ni tuan-tuan, dia dapat bekerja dengan baik dalam keadaan gelap untuk mengawal kesihatan kita ni dan mencegah penyakit kronik seperti kanser. Yang kedua, keadaan gelap akan beri ruang kepada kita untuk tidur nyenyak dan lebih tenang. Yang ketiga, sel-sel tubuh kita yang rosak akan lebih cepat untuk dibaiki oleh tubuh ketika berada dalam keadaan gelap. Itu antara amalan yang kita boleh buat. Yang ketiga, amalan kita bila kita nak tidur tuan-tuan, subhanallah, iaitulah kita berwuduk. Berwuduk. Nah, tuan-tuan, part yang paling susah sebenarnya waktu kita tidur ni tuan-tuan, dia wuduk. Susah tuan-tuan, tahu siapa? Sebab kita nak tidur. Bila kita nak tidur, tiba-tiba nak kena basuh muka. Sebab kita nak wuduk kan, mesti nak basuh muka. Kita sekali basuh muka, sekali dia cerah mata pula. Subhanallah. Tapi Nabi SAW suruh wuduk. Bila kamu hendak tidur, ambil wuduk dulu seperti kamu mahu semayang, kata Nabi SAW. Kemudian baringlah sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan para malaikat akan duduk di hujung-hujung kepala kita dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita waktu kita tidur dalam keadaan kita berwuduk. Ambil wuduk elok-elok tuan-tuan. Kalau rasa macam susah sangat nak ambil wuduk sempurna tu, cukup madai ambil yang anggota yang 4 je. Basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki. Kemudian tidur. Tu anggota yang wajib. Cukup dah. Kemudian tidur tuan-tuan. Kita praktis untuk buat yang macam tu. Malaikat jaga kita. Allah pelihara roh kita bila kita tidur dalam keadaan kita berwuduk. Oh, dia kata pula, Ustaz, saya disebabkan saya nak dengar hari tu, tanyalah Ustaz suruh kami wuduk, saya suruh suami saya tidur ujung katil Ustaz. Bang, pergi tidur ujung-ujung sana. Saya ni tengah wuduk, nanti batal wuduk saya, dia kata. Ni, tuan-tuan, rajinlah merajuk orang tua tu. Tuan-tuan sekalian, tak. Ambil wuduk tu ialah persediaan untuk tidur. Sebab sekejap lagi kalau kita tertidur, batallah wuduk kita. Wuduk kita tu bukannya nak jaga sampai kita bangun daripada tidur nanti. Salat semat, tak. Dia hanya persediaan untuk kita tidur. Itu kita ingat tu elok. Yang ketiga tuan-tuan, yang berikut, yang keberapa tu, yang keempat dah. Kita simpan Ustaz. Yang keempat ni kita simpan sebab lagi ada orang nak tanya lagi. Yang betul, keempat Ustaz. Ni best juga ni.
Baik Ustaz. Jadi sahabat kita ni ada tak sabar daripada tadi dia tunggu di atas talian ni untuk bertanya soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita raihkan Ustaz? Boleh, silakan. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Ustaz Jeffrey dan Dai Aiman. Silakan. Saya Zainuddin bin Maya daripada Pasir Gudang. Ya, Tuan Zainuddin. Saya macam ni, saya kadang-kadang tidur ni ada juga ikut lah macam Ustaz cakap. Kita ambil wuduk kan. Lepas tidur, lepas tu kita jaga waktu tidur tu. Tapi kita susah juga nak bangun waktu pagi untuk tahajud ke ataupun kita nak buat solat awal ke. Tapi ada tak faktor makanan tu yang menyebabkan kita terbabas tidur? Kadang-kadang nak ikut sunnah, tapi kadang-kadang isteri cakap, ni bukan sunnah tidur, ni dah punah dah tidur ni. Pasal terajak lah ni. Tu saya nak minta tolong Ustaz, ada tak makanan-makanan yang mungkin sebelum tidur tu nak kena kawal sedikit makanan tu atau macam mana Ustaz supaya kita tidur ikut sunnah dan kita boleh bangun ikut macam apa yang Rasulullah buat, insya-Allah. Boleh tolong jawabkan Ustaz? Okey, terima kasih pemanggil kita talian ni Ustaz. Soalannya cukup bernas ni. Dia kata makanan macam mana Ustaz ni nak jaga sebelum tidur? Ya, subhanallah, betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan try macam ni, try apa yang saya pun sedang cuba buat sekarang ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada dua benda yang tuan-tuan cuba untuk buat untuk tuan-tuan mudah bangun tidur, untuk tuan-tuan mudah untuk bangun Ustaz Syamad selepas waktu sebelum daripada subuh tu. Tiga benda. Yang pertamanya tuan-tuan tidur awal. Tuan-tuan cuba untuk belajar tidur sebelum jam 11. So kalau kita tidur sebelum jam 11, so kita ada berapa jam? At least tubuh kita perlu 5 ke 6 jam rehat. Jangan lebih pada itulah. Jadi kalau kita pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 tu kita dah boleh bangun dah. Kita ada 6 jam rehat. Dan 6 jam itu sudah memadai. Kalau kita tidur dah pukul 1, tubuh kita tak fresh sebab dia tak Ustaz Syamad, dia tak merawat tubuh kita dalam keadaan kita tidur. Sebab kalau kita tidur lepas pukul 12 ataupun selepas pukul 1, kita bangun pagi tu kita lemah sangat, kita letih. Yang keduanya tuan-tuan, yang ni tuan-tuan cuba buat dan saya sedang cuba buat juga sekarang ni. Apa dia? Makan awal dan tidak makan pada waktu malam, lewat malam. Makan sebelum daripada maghrib. Cuba makan waktu pukul 7. Lepas pada tu jangan makan dah, terutama yang heavy. Kalau tuan-tuan nak makan lapar juga, tuan-tuan makanlah buah-buahan. Tapi tengoklah buah-buahan apa-apa yang jangan terlalu banyak gula dia sebagainya. Tuan-tuan makan apple ke ataupun apa-apalah buah-buahan yang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh makan. Cuma jangan heavy, jangan makan berat selepas waktu maghrib. Saya cuba untuk berhenti makan pukul 7. Walaupun mujahadah kuat ustaz-ustaz ni, tanya dari Aiman tak percaya. Bila kita pergi ceramah, dia sedia makan lepas daripada kuliah. Saya biasa akan hantar dulu kepada penganjur ceramah tu, saya kata tolong jangan sediakan makan selepas daripada kuliah sebab saya tak makan. Kalau nak siap makan sebelum maghrib, saya akan makan dulu sebelum saya ceramah. Tapi dia orang tak kisah pun. Dia kata, mereka mesyuarat, Ustaz Muhammad ni kita nak jemput Ustaz Jafri mai ceramah. Apa yang kita nak makan, bukan apa yang dia nak makan. Itu salah tu. Patut kita raih tetamu, kita tanya apa tetamu nak makan, bukan apa nak makan kan. Jadi tuan-tuan, Ustaz Muhammad cuba makan awal. Kemudian Ustaz Muhammad yang ketiganya tuan-tuan, subhanallah, yang ni penting, dia antara yang terpenting tuan-tuan. Namanya tuan-tuan, subhanallah, nama dia Qailullah. Sebab Nabi SAW sebut tentang Qailullah ini, tidur sekejap waktu tengah hari ini, Ustaz Muhammad, dia ni seperti sahur kepada orang yang berpuasa. Dan untuk qiyamul lail kepada orang yang nak qiyamul lail, sahur kepada qiyamul lail kita, iaitu Qailullah. Nampak macam kat manalah dia punya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma dia punya signifikan dia. Yang ni kita akan jawab lepas soalan yang nak mai lagi, yang nama dia Qailullah ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aduh, suspend pula ustaz punya ni kan. Sebab kalau anak saya pergi sekolah ustaz dia tengah hari tu dia kena tidur sebelum zuhur. Kita pun rasa macam pelik pula, dia siap minta bawa bantal lagi. Lepas ni kita cerita dahsyat. Dahsyat. Baik ustaz, sahabat kita Nurul Huda Tajuddin, soalannya, adakah Rasulullah SAW juga mempunyai waktu
waktu untuk tidur pada siang hari. Silakan Ustaz. Subhanallah, saya syamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagus soalan ni, ada kaitan dengan apa kita bincangkan tadi. Terima kasih Nurul Huda Tajuddin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya Muhammad. Tuan-tuan, dan saya ucap lagi sekali terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook. Dan saya nak minta izin tuan-tuan sekalian, boleh tak nak minta dengan rendah hati ni, kita pagi-pagi Nabi SAW suruh doa supaya Allah bagi dekat kita ni ilmu yang bermanfaat. Ya. Subhanallah. Siapa yang dapat ilmu yang bermanfaat pagi ni, dia akan jadi manfaat kepadanya sepanjang hidupnya, bahkan sampai ke akhirat. Sebab Nabi SAW sebut, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak kebaikan kepada dunia hingga akhirat, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Maka takkan kita nak dapat seorang. Saya nak ajak tuan-tuan sekalian, saya Muhammad yang sedang menyaksikan sekarang ni, setiap daripada kita tolong klik butang share. Kita nak ilmu bermanfaat ni turut sampai kepada sahabat-sahabat kita yang dekat luar sana, yang ada tengah duduk tidur lagi, tak ada lah, orang duduk kerja sibuk-sibuk masing-masing, lepas bagi duduk atas kenderaan nak pergi kerja sebagainya. Paling tidak dia dapat mendapat juga ilmu-ilmu yang bermanfaat ni. Jangan ada seorang pun yang tak klik butang share ni. Sebab tuan-tuan, kita dapat free pahala Allah nak bagi kita kalau orang beramal dengan ilmu yang kita belajar, ilmu yang dia belajar, yang kita sampaikan, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak yang share. Saya doakan supaya Allah kurniakan kebaikan dunia hingga akhirat kepada tuan-tuan. Baik, Qailullah nama dia. Nama dia Qailullah. Qailullah ni tuan-tuan, kata Ibnu Manzur, ialah waktu tidur pada pertengahan siang. Kata Ibnu Manzur, saya Syamad salah seorang daripada ulama saya Syamad bahasa, dia kata apa? Qailullah ini tidur pada pertengahan siang. Imam As-San'ani dia menyebutkan bahawa Qailullah ialah berehat pada pertengahan siang walaupun tak tidur. Dia ambil satu time di tengah-tengah siang tu untuk dia istirahat, walaupun dia tak terlelap. Itu juga dimaksudkan dengan Qailullah, kata Imam As-San'ani. Dan Qailullah boleh difahamkan melalui hadis Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Mali wad dunya innama mathali wa mathalud dunya." Apa dah jadi padaku dan pada dunia, perumpamaan aku dan dunia, kata Nabi SAW, seperti seorang penunggang di mana dia berehat sebentar di bawah pokok, kemudian dia pergi meninggalkan pokok tersebut. Hadis ini riwayat Ibn At-Tirmizi. Qailullah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam satu perbuatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Dia sebut berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Qilu fa inna syaitana la taqilu." Qailullah lah. Sesungguhnya syaitan tidak qailullah, dia tak berehat dia. Nabi suruh kita qailullah lah. Sungguh syaitan tak buat yang ni. Kamu mesti menyanggahi daripada syaitan. Syaitan tak buat macam ni, kamu buat. Syaitan buat sini, kamu jangan buat. Maka syaitan tak ada qailullah dia. Dia sentiasa nak menyibukkan manusia, sentiasa nak bagi manusia letih supaya tak beribadat. Maka Nabi SAW kata, kamu qailullah. Sebab syaitan tak qailullah. Tuan-tuan, cara ringkasnya, qailullah ni satu waktu untuk kita tidur sebentar sebelum daripada waktu zuhur, sekitar 20 minit, 15 minit, bahkan 10 minit. Ambil waktu tu sekejap nak meniru perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidur ataupun berehat seketika. Orang yang bekerja pun boleh. Dia kerja, dia ada waktu sejam untuk rehat, dia makan, kemudian sekejap nak tunggu waktu zuhur, dia rehat sekejap. Rehat sekejap, baring sekejap, ataupun duduk kat kerusi dia rehat sekejap. Rehat walaupun tak tidur, kata Imam As-San'ani, itu juga disebut qailullah. Tapi masalahnya dia tidur asal baru bangun. Kemudian bila bos marah kat dia, dia kata apa? Saya qailullah lah bos, ini sunnah Nabi SAW. Sunnah dia 10 minit saja. 20 minit. Jam wallahu a'lam. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soalan saya begini, Ustaz. Bagaimana tidur ikut sunnah atau ada larangan-larangan yang dapat dielakkan? Itu soalan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pantang larangnya pula Ustaz? Tadi Ustaz kata benda yang kena buat. Ni pantang larang dia. Kita berehat seketika Ustaz. Oh, Para kita penonton berehat nak dulu. tahu jawapannya, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah tadi Ustaz dah cerita dah kepada kita apa benda yang perlu kita buat. Tidur awal, tutup lampu kan, dan kita berwudu sebelum kita tidur. Tapi ni sahabat kita tadi sebelum rehat, dia tanya ada tak pantang larang yang perlu kita cegah sebelum kita tidur ni. Okey, nak tahu jawapannya? Silakan Ustaz. Baik, Allah sebab saya memetik satu kitab Mawsu' Izazil Quran fil Ulum wat Tib wal Falak. Dia Ustaz Somad cerita tentang keadaan-keadaan tidur yang kurang sesuai. Nabi SAW suruh kita baring sebelah kanan. Kata Dr. Zafir Al-Attar, dia menyebut bahawa yang pertamanya tuan-tuan, jangan elakkan daripada tidur meniarap. Bila kita tidur meniarap ni, Salih Muhammad dalam tempoh tertentu dia kata kita akan rasa susah untuk bernafas. Sebab beratnya belakang kita ni, dia akan menghalang dada daripada merenggang dan mengecut ketika kita menghembus dan menyedut nafas. Dan kesukaran ini, kedudukan ini juga akan menyebabkan kesukaran pernafasan yang boleh mengganggu jantung dan otak. Pengkaji daripada Australia menyatakan bahawa berlaku peningkatan kematian kanak-kanak 3 kali ganda apabila kita biasakan mereka tidur berniarap jika dibandingkan mereka yang tidur di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kemudian yang keduanya, tidur melentang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pesan tidur meniarap ni. Nabi SAW pernah terjumpa seorang lelaki meniarap, lalu baginda bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sesungguhnya ini cara baring yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini hasan li ghairih. Abu Umamah berkata Nabi SAW lalu dekat seorang lelaki yang sedang tidur meniarap di masjid, lalu baginda memukulnya dengan kaki dan berkata, bangunlah kamu daripada tidur dan duduklah, sungguhnya ini cara tidur ahli neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keduanya, tidur melentang. Tidur melentang, Dr. Zafir Al-Attar menyebutkan tidur melentang akan menyebabkan pernafasan dengan mulut. Seorang itu akan bernafas dengan mulut, sebab mulut akan terbuka ketika terlentang disebabkan oleh merenggangnya rahang bawah. Sepatutnya kita gunakan hidung untuk bernafas sebab ada bulu-bulu halus semak dan hingus yang akan menyaring udara masuk ke dalam tubuh badan kita ni, semak dalam paru-paru kita ni, dan dia akan semak banyaknya selur darah disediakan untuk manaskan udara yang akan masuk dalam tubuh badan kita ni. Jadi bila bernafas kat mulut ni, dia akan jadi, Allahumma salli ala Muhammad, banyak masalah yang lain. Tu berdengkur Ustaz tu yang berdengkur kan. Tapi Nabi SAW pernah tidur berbaring. Nabi pernah tidur baring hanya ketika Nabi SAW berbaring dalam masjid. Kata Abdullah bin Zain Al-Mazini, dia kata ra'a Rasulullah SAW mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi ala ukhra. Dia kata dia melihat Nabi SAW tidur terlentang dalam masjid sambil meletakkan kaki di atas salah satu kakinya. Maksudnya Nabi SAW bukan tidur dengan tidur yang nyenyak. Nabi sekadar baring untuk beristirahat dalam masjid. Tuan-tuan. Yang ketiganya, yang tidur mengiring ke kiri. Mengiring ke kiri ni pula tak apa nak elok, sebab jantung dihimpit oleh paru kanan lebih besar daripada paru kiri. Dia akan bagi kesan kepada tugas jantung dan mengurangkan kecerdasan jantung. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang sudah tua. Seperti mana perut yang penuh ketika itu juga akan menekan jantung. Jadi tuan-tuan, tidur yang terbaik ialah tidur sebagaimana Nabi SAW ajar, iaitu baring sebelah kanan. So tadi 3 benda yang boleh kita elakkan. Yang pertama tadi tidur meniarap, yang keduanya tidur terlentang, yang ketiganya tidur dengan posisi mengiring sebelah kiri. Tadi Ustaz kata mengiring tadi kan. Jadi sahabat kita ni Izzara Zulaika ni, dia nak tanya pasal mengiring ni Ustaz. Bagaimana sekiranya mengiring ke kanan namun membelakangi kiblat, dan apakah dibolehkan mengiring ke kiri sekiranya ia terjadi sedemikian? Yang kedua, kita disarankan untuk membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Bagaimana sekiranya kita hanya mendengar sahaja surah itu, dipasang sahaja alunannya tanpa membuka Al-Quran? Okey, silakan. Baik, terima kasih Izzara Zulaikha. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Ismail atas soalan yang sangat baik. Ini 2 soalan.
Tuan-tuan, dia kata macam mana kalau nak mengiring ke kanan tapi membelakangi kiblat. Mengiring ke kanan ialah sunnah Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga disunahkan untuk memastikan dada kita ini menghadap ke arah kiblat waktu kita tidur. Jadi kalau kita posisi sebelah kanan, tidur macam tu, dan kiblat juga belah ni, cantik dia dapat kedua-dua sekali. Tapi masalahnya dia nak ambil, kena kadang-kadang katil dia tu atau posisi rumah dia tu terbalik. Kalau dia belah kanan, kiblat duduk belakang dia. Sayyidina Muhammad. Maka sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia boleh buat ialah utamakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berbaring sebelah kanan dia. Utamakan yang tu. Yang paling cantik saya nak suggest ialah ubah posisi katil itu supaya paling tidak kita walaupun tak direct menghadap kiblat, tetapi kita duduk dalam range 45 degree menghadap ke arah kiblat. Macam nak sebut tuan-tuan, kalau kiblat kau sini, tiba-tiba rumah dia duduk macam tu. Bucu, kiblat macam bucu. Kiblat kau bucu macam tu. Dia letaklah katil dia macam tu, dia baring sebelah kanan walaupun tak direct ke arah kiblat, tetapi dia masih ke arah kiblat. Bukan direct ke kiblat, tapi masih ke arah kiblat. Mungkin boleh adjust katil dia dalam posisi macam tu. Sebab tu orang dulu-dulu sangat particular dalam nak buat rumah kan. Kita tengok kadang-kadang jalannya macam tu, tapi rumahnya macam tu. Kita pasal apa buat rumah macam tu? Rupanya rumah dia tu nak bagi menghadap ke arah kiblat. Sebab rumah dia tu tempat ibadat. Sebab tu orang dulu-dulu letak tandas dekat luar rumah. Sebab dia tahu, dia tak mau nanti rumah dia connect dengan tempat dia buang najis. Sampai ke tahap yang macam tu. Orang dulu-dulu sangat particular. Kita pula tandas duduk dalam, bukan dalam rumah, dalam bilik tidur kita. Bila azan je, syaitan lari masuk dalam tandas. Lepas tu dia duduk standby, duduk tunggu. Sekejap lagi aku keluar, tunggu Ustaz. Dekat je gitu, dia keluar balik. Subhanallah. Jadi tuan-tuan sekalian selamat, lepas tu, kalau boleh buat macam tu, dapat kedua-duanya sekali. Yang keduanya, baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk ni tuan-tuan sangat penting. Subhanallah, bila kita, tuan-tuan, antara amalan sebelum kita tidur ni, tolong baca surah Al-Mulk. Tuan-tuan, saya ni subhanallah nak jadikan kepada kita ni satu budaya, satu amalan yang baik dekat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tolong baca surah Al-Mulk waktu nak tidur. Satu hari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi musafir, kemudian dia pasang khemah, kemudian dia tidur di satu tempat. Tengah-tengah dia tidur, dia subhanallah mendengar ada bacaan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis. Kemudian dia duduk perhati, kat mana bunyi ni, kat mana bunyi ni. Dia pun letak telinga dia, dia dengar rupa-rupanya bunyi dalam tanah. Masya-Allah, dalam tanah. Kemudian dia pun buka khemah dia, buka khemah, tengok mereka sedang berkemah di kawasan kubur. Allah. Aiman rasa dia tidur balik tak lepas tu. Terus bungkih, lari terus Ustaz. Dia pun terus pakai kemah, terus keluar, kemudian dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya semat dia cerita apa yang pengalaman dia. Rasulullah semalam kami musafir, kami parking, kami tak kemah, kami tak tahu kata tu kubur. Kami tidur kat situ, kami dengar ada orang membaca sallallahu alaihi wasallam surah Al-Mulk, dan kami dapati dia daripada dalam kubur, daripada dalam tanah. Kata Nabi SAW, bacalah surah ini, sallallahu alaihi Muhammad, surah Tabarakalladzi, adapun surah Al-Mulk ni, sallallahu alaihi sebelum daripada tidur, sebab dia menjadi pendinding daripada azab kubur. Maka tuan-tuan, kita ni semua nak mati, semua daripada kita ni semua akan mati. Yang tu yang kita takut di antara waktu yang sangat menakutkan itu ialah subhanallah waktu duduk di alam barzakh ataupun alam kubur itu. Maka Nabi SAW dah suggest dekat kita satu amalan, dan saya rasa kita semua tak patut dah untuk tinggal. Tambah-tambah yang sudah berusia dah 60 tahun dah 50 tahun ke atas ni, tak patut dah untuk kita tinggalkan bacaan, bukan dengaran, tapi bacaan. Kita membaca surah Al-Mulk, dan alangkah cantiknya kalau surah Al-Mulk itu kita hafaz, itu lebih mudah kepada kita untuk kita beramal. Balik pada masjid sembahyang isyak, niat moto Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, sampai rumah dah habis sadaqallahul azim. Salahnya bila tak hafaz, nak kena tak tu, nak kena baca, itu yang malas. Maka usahalah untuk menghafaz surah Al-Mulk, insya-Allah. Mudah-mudahan dia jadi pendinding kepada azab kubur nanti di yaumul qiyamah. Dia di alam barzah. Wallahu a'lam. Ada yang masjid tu dia siap print out lagi Ustaz. Dia amal. Wow, dia amal tu. Baca ramai-ramai. Baca ramai-ramai. Kata inisiatif lah Ustaz. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman Azman Sufyan dan juga Ustaz Jeffrey.
Al-Mahmudi, Abu Bakar Al-Mahmudi ya. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ada setengah pendapat yang mengatakan setelah bangun tidur. Ya, saya nak tanya, setelah bangun, kita bangun daripada tidur ni. Dia kata, orang Kedah kata bangkit daripada lena ni Ustaz Bangkit daripada lena ni, dia orang kata, ada hadis yang mengatakan kita perlu cuci tu tangan. Soalan saya, apakah benar selepas bangkit daripada lena ni kena cuci tangan ni? Adakah hadis yang mengatakan ataupun dalil yang mengatakan benda ini dilakukan, ataupun apa hikmah sebenarnya dari kita bangun daripada tidur tu cuci tangan terlebih dahulu, bagaimana saranan kata setengah pendapatlah dengan saranan Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oh, insya-Allah. Masih Tuan Haji Omar atas soalan sangat baik tadi ni. Subhanallah, betul ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahawa subhanallah sallallahu alaihi Muhammad cuci tangan selepas daripada kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab kamu tidak tahu di manakah tangan kamu diletakkan. Kita nanti antara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah Nabi SAW akan mengambil wuduk selepas daripada tidur. Di antara cara wuduk Nabi ialah Nabi celupkan tangan Nabi SAW dalam bekas. Celupkan dalam bekas untuk berwuduk. Kalau tangan ini kotor, maka dia akan menajiskan bekas tersebut. Sebab tu sebelum daripada Nabi SAW mencelupkan tangannya dalam bekas dengan niat sebagai cebok, Nabi SAW biasa akan ambil bekas tersebut, Nabi tuang dulu di tangannya, kemudian Nabi cuci. Sebab tak mau nanti kalau ada najis-najis yang melekat dekat tangan, akhirnya mengotorkan air yang Nabi SAW akan menggunakan untuk wuduk. Tuan-tuan, demikian juga waktu kita nak tidur. Waktu kita tidur, bangun dulu kita tak tahu tangan kita dekat mana. Boleh waktu tidur tu kita garu-garu tempat yang tak sepatutnya, kita pegang tempat-tempat kotor dan sebagainya, kita tak sedar. Kemudian tiba-tiba kita gunakan tangan kita ni terus untuk kita buat sesuatu. Maka apa yang berlaku, dia akan mencemarkan salat Jumaat, makanan ke ataupun air wuduk ke yang kita nak gunakan sebentar lagi dengan kotoran yang melekat di tangan kita. Itu yang sasaran Nabi SAW. Tuan-tuan salat Jumaat. Dan ada lagi amalan lepas daripada bangun tidur, bukan takat cuci tangan saja, tapi kita nak sagi. Lepas ni Ustaz. Baik, para penonton mesti nak tahu ni. Ustaz suka bagi suspense Ustaz. Saya baru nak pergi ke belakang ni kan. Itu dia. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan tidur ikut sunnah. Baik Ustaz, mungkin Ustaz nak teruskan lagi perbincangan kita tadi. InsyaAllah. Termengah-mengah cakap. Termengah-mengah Ustaz. Silakan. Baik, saya Muhammad. Bila kita bangun daripada tidur, selain daripada kita cuci tangan, ada sebuah hadis Nabi SAW yang sangat istimewa. Tuan-tuan, bangun daripada tidur, ada 3 benda Nabi SAW suruh kita buat. Rupa-rupanya, bila kita tidur, tuan-tuan, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW kata, Salat Jumaat, yaqidu syaitanu ala Salat Jumaat, qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin. Syaitan akan mengikat 3 ikatan atas tengkuk kepala seseorang daripada tengkuk kamu, seorang daripada kamu ketika dia tidur. Syaitan dia ikat 3 ikat ni tuan-tuan kita ni bila kita tidur ni. Dan bukan takat diikat, dia bisik kepada kita tu dengan bisikan. Dia kata apa? Salat Muhammad. Dia kata, malam kamu masih panjang, tidurlah. Dia bisik, syaitan bisik kita. Kita selalu dengar kan, dia kata, awal gilek lo. Awal gilek lo, dia kata gitu. Dia duduk bisik kita tuan Salat Jumaat. Kemudian cara nak rongkai ikatan tu, kata Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, Allahumma salli Jumaat, fa in istaiqadha
fadzakarallah in halas uqdatun, bila kamu bangun daripada tidur maka sebut nama Allah, maka terungkai satu ikat. Sebut nama Allah kata apa? Paling kurang kata alhamdulillah, ataupun dalam hadis riwayat Abu Daud, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa. Maka turunkan satu ikatan. Kemudian fa in tawaddaa in halat uqdatun. Kemudian kalau dia bangun untuk berwuduk pula, dia ambil wuduk, maka turunkan satu ikatan lagi. Kemudian fa in salla in halat uqdatun, bila dia bangun untuk solat pula, maka turunkan seluruh ikatan dia. So, bukan sakat bangun saja, bangun kena kata alhamdulillah, ambil wuduk, kemudian solat, maka turunkan semua ikatan. Kemudian tuan-tuan tahu tak, bila kita buat macam tu, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbah khabithan nafsi kathlani, kata Nabi SAW. Kalau dia buat macam tu, maka hari itu, pagi hari itu, dia akan rasa semangat dan jiwanya tenteram. Tapi kalau dia tak buat macam tu, maka pagi itu jiwanya tidak tenteram dan dia akan merasa letih, lesu dan malas. Tu dah. Jadi selain pada cuci tangan pada kita buat tadi, kalau kita ambil wuduk dan cuci tangan lah tu. Tuan-tuan, baca alhamdulillah, kemudian saya semua ambil wuduk, kemudian solat 2 rakaat. Ini yang akan bantu kita untuk mendapat kecergasan pada hari-hari kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Patutlah kadang-kadang bila tidur dah berjam-jam dah Ustaz, tapi masih lagi lesu lepas bangun pada tidur kan. Rupanya kita tak buat apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Anur Rauf. Soalannya, bagaimana untuk dapat tidur mengikut sunnah jika tidur dalam keadaan berhadas besar atau berjunub? Silakan Ustaz. Baik, subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku dia bersama dengan pasangan dia sebelum dia tidur, maka dia tidur dalam keadaan dia berjunub. Sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh tak dia tidur dalam keadaan junub, kemudian tapi dia nak beramal dengan sunnah-sunnah yang tertentu. Yang dia tak boleh nak buat ialah bacaan Al-Quran yang panjang macam surah Al-Mulk tadi ni, tak boleh lah. Yang tu kena buat awal-awal sebelum tu. Sebelum tidur tu baca surah Al-Mulk siap-siap. Tapi sekadar zikir-zikir, sebagai contohnya, bila Nabi SAW bila nak tidur, Nabi SAW suruh Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Ingat ni, kita ni salah satu daripada amalan. Tuan-tuan kena buat catatan ni. Yang tengok ni semua kena catat ni, sebab saya takut tak ingat. Imam Syafi'i dulu tak apalah, dia ambil elok tu. Imam Malik kata apa ni. Tapi buat ada yang share kat Facebook Ustaz. Bagus penonton kita. Bagus, dia share, dia tulis kat tu. Bagus, poin tu orang boleh tumpang sekali. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha mengadu dekat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai suamiku, letihlah saya ni, sini tak laratlah, duk kena ni, duk uli tepu, duk tepung, duk siapkan urusan rumah, letih ni. Tu sebab tu jangan duk kata Sayyidina Muhammad suami kena buat. Dalam hadis cerita Fatimah radhiyallahu anha khidmat untuk suami dan keluarga dia sampai ni bahasa apa dia panggil tu? Kasar tangan-tangan tu. Sayyidina Muhammad sampai letih ni mengadu kat saya kena buat. Tolong tak boleh tak cari pembantu seorang. Pi dekat Nabi SAW, minta seorang pembantu mai bagi dekat kita. Bolehlah kita bantu untuk buat kerja-kerja kat dalam rumah ni. Sayyidina Ali pun nak pergi minta dekat pak mertua dia pun malu, sekejap pergi, sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk. Sayyidina Nabi SAW duk perasan, apa kamu duk buat ni, apa keluar masuk ni. Kata, kamu nak apa? Dia kata, ni Fatimah ni dia nak sekian-sekian. Mau tak aku ajarkan kepada kamu amalan yang kalau kamu beramal dengan dia, Muhammad akan melegakan kamu lebih daripada kamu punya seorang pembantu. Apa dia? Bila nak tidur, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali, lengkapkan dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukan wasila, supaya dia jadi 100 kali. Maka salih asyamat tuan-tuan, Allahumma salli asyamat. Jadi baca apa nak tidur? Sebelum tidur, subhanallah 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 subhanallah. Yang sibuk kat kerja, ya Allah, stresnya, letihnya, banyaknya kerja kat office, tak boleh tahan lah, letih sangat ni, macam nak buat ni. Nabi pesan malam tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahumma salli asyamat, Allahu akbar 33 kali, dan tutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu tuan-tuan di antara amalan yang seorang dalam keadaan dia berjunub, dia nak tidur, dia masih lagi nak beramal dengan sunnah baginda Rasul SAW. Selain itu dia berbaring sebagainya, dan bangun pagi-pagi sebelum dia subuh dia mandi hadas untuk dia siap solat
subuh berjemaah ataupun solat subuh dekat rumah dia. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Barulah rasa seronok bila bangun tu kan, segar je biji mata kan. Okey, kita sahabat kita di Facebook Intan Zurina Abdul Razak. Nasihat Ustaz kepada mereka yang lebih gemar memasang lagu kegemaran sebelum tidur, malah sepanjang malam sebagai medium penenang untuk tidur lena. Ada juga orang macam ni Ustaz. Silakan. Subhanallah. Subhanallah tuan-tuan, ya Allah, dia suka lagu rock, dia suka dengar lagu Keunggulan Cinta dia. Sampai terlelap. Saya dulu waktu saya bujang-bujang dulu, saya ada kawan saya, kami duduk satu bilik tau, dia panggil saya punya roommate. Dia tengah duduk bercinta. Waktu tu kawan dia, girlfriend dia bagi lagu UKIS tau, kumpulan UKIS dulu zaman apa ni, rock kapak dulu kan. Aduh, tiap-tiap malam dia pasang lagu tu sampai mimpi saya. Dia sebut pokok tu, saya mimpi pokok. Dalam mimpi tu. Subhanallah. Ya. Dalam sebuah hadis, tuan dengar ni elok-elok nah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Man ta'arra minal lail." Siapa yang terjaga di tengah malam. Nah, ni tuan-tuan buat catatan ni. Terkejut tengah malam tu, apa sagi apa kaitan dengan ini? Itu saya cerita. Nabi SAW kata apa? Man ta'arra minal lail, siapa yang terjaga tengah malam. Pukul 3 pagi tu terjaga, pukul 4 pagi tu terjaga. Apa dia kena buat? Kata Nabi SAW, bila dia terjaga tengah malam, dia baca faqala, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Satu. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua. Yang tiga, la haula wala quwwata illa billah. Ingat tiga benda ni. Yang pertama apa ni? La ilallahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, baca rabbighfirli. Rabbighfirli. Ingat tu, empat benda ni. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata tiga benda tu, sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berdoa, maka doanya akan dimakbulkan. Sekira dia berwuduk lalu dia solat, maka akan diterima solatnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, Nabi suruh bila terjaga daripada tidur, baca zikir, ingat Allah. Tetapi kata Imam Nawawi, seorang yang tidak berzikir ketika dia nak tidur, maka dia susah untuk berzikir ketika dia terjaga daripada tidur. Faham maksud saya? Kita ni belum kita tidur, kita kena prepare diri kita dengan ingat Allah. Bila kita bangun, kita akan terus ingat Allah. Ada orang tidur tak bangun-bangun lagi dah. Betul kan? Sebab tu bila kita bangun tidur, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Rupanya waktu kita tidur tu, Allah pegang roh-roh kita. Bila nak bangun, Allah bagi balik roh kita. Bayangkan waktu subhanallah tidur-tidur tuan-tuan, tiba-tiba roh tuan-tuan tu Allah tak bagi balik dah. Allah. Maka apa last yang tuan-tuan ingat? Apa yang sedang bermain dalam minda tuan-tuan? Apa yang sedang bermain dalam hati tuan-tuan? Kalau dia zikrullah, mudah-mudahan tuan-tuan kembali pada Allah dengan lafaz-lafaz dan ingatan zikrullah. Betul kan? Kalau semula bayangkan waktu tu tengah duduk bara yang panas membara. Jadi jumpa bara. Ya Allahu akbar. Ni semula. Jadi tuan-tuan saya semak, jadi kalau kita nak tidur, penenang kita pada waktu tidur bukanlah lagu-lagu yang mengkhayalkan, tetapi penenang kita yang ketika kita nak tidur ialah zikrullah. Itu yang terlebih baik, sebab sama ada kita terbangun nanti dalam keadaan kita masih duduk dalam zikrullah yang akan membantu kita untuk terus berzikrullah, atau sebaliknya tuan-tuan sekalian, kalaulah tuan-tuan dijemput oleh Allah namun yang terakhir yang sedang tuan-tuan ada dalam hati tuan-tuan, iaitulah juga yang namanya zikrullah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu dia. Kita dah tamat dari TV3 ni Ustaz. Jadi di antara poin-poin penting yang Ustaz sebutkan sebentar tadi yang kita kena terus buat. Jangan lupa tengah hari lagi kita qailullah, jangan sampai asar ya. Dan jangan kita lupa untuk ambil wudu, tidur mengiring belah kanan, dan jangan lupa untuk kita sentiasa zikrullah, solat sunat sebelum daripada kita sebelum tidur, dan juga waktu kita tidur tu ingat kita baca 3 qul yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Jadi kepada para penonton, banyak dah Ustaz berikan kepada kita. Kepada para penonton, boleh tak tolong tulis nota-nota tu, tempek sikit dekat live Facebook kita. Mudah-mudahan yang mana tertinggal tadi Ustaz dapat ulang kaji pelajaran balik Ustaz.
Ustaz, kita nak tanya macam mana tidur pengantin baru. Lepas ni. Boleh tak Ustaz? Boleh share kat sini ke? Boleh ada soalan. Lepas ni. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kita dah tamat di TV3. Kita nak sambung 30 minit lagi di TV9. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam bab ibadah, iaitu berkaitan dengan tidur ikut sunnah. Baik Ustaz, tadi kita ada cerita sebelum berehat tadi Ustaz. Ramai kawan-kawan kita ni yang mendirikan rumah tangga waktu cuti baru-baru ni Ustaz. Sabtu Ahad penuh jemputan kenduri Ustaz. Jadi kita nak tanya kepada ahlinya lah. Okey, baik Ustaz, berkaitan dengan tidur malam pertama ni, sahabat kita ada satu soalan. Bagaimanakah posisi tidur suami isteri yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bolehkah isteri tidur membelakangi suaminya? Baik Ustaz, itu soalan pertama. Kita nak raih lagi soalan yang kedua. Tidur tanpa pakaian atas permintaan pasangan, hanya berselimut. Maklumlah, pengantin baru katanya. Adakah larangan dalam Islam, dan adakah bukan sunnah Nabi SAW tidur sebegini Ustaz? Okey Ustaz. Baik, subhanallah. Dua soalan yang saya boleh kumpulkan sekali. Yang pertamanya tuan-tuan, tidur pasangan suami isteri yang baru berkahwin. Ini pun penting juga ya. Betul, orang baru kahwin, yang mana yang dah kahwin dah berapa lama, tak payah duk fikirlah yang ni. Melainkan dia nak kahwin lain nanti. Oops. Nak kahwin lain nanti, kot lah apa berlaku ke apa. Okey. Ataupun anak-anak nak kahwin, atau siapa-siapa yang bakal berkahwin. Bila malam pertama, apa yang dia kena buat ialah dia solat dulu, solat sunat sebelum Ustaz Muhammad dia tidur bersama sebelum daripada malam pertama tu, solat sunat ya, solat Jumaat. Kemudian dalam sesi sebelum daripada tidur itu, maka boleh berlaku soal jawab di antara suami dengan isteri dia, untuk si suami mengetahui tahap ilmu si isteri berkaitan fardu ain. Ingatlah, selepas berlaku perkahwinan, si suami ni dia kena ajar isterinya tentang fardu ain. Itu wajib kepada seorang suami. Maka dia kena tahu tahap isteri dia. Maka dia boleh tanya tentang fardu ain. Tanya rukun iman, rukun Islam, tanya tentang Allahumma salli Jumaat, tentang fardu ain lah, tanya fardu ain. Tiga ilmu, cabang ilmu ni, akidah, ibadah dengan tasawuf. Tanya, masalahnya dia pun tak tahu juga. Tanya. Tapi dia tanyalah sekadar makluman, supaya nanti subhanallah saya Jumaat bila isteri itu jadi, dia boleh menguruskan pengajian si isteri itu untuk memenuhi keperluan fardu ain si isteri. Kalau dia pun tak tahu, maka dia pun wajib belajar juga. Kemudian subhanallah Jumaat tuan-tuan, yang berikutnya tidur dalam satu selimut. Suami isteri no problem, asalkan tidur dalam keadaan dia berselimut, maka dia sudah menjaga auratnya, sebab tidak ada isu seorang isteri mendedahkan auratnya kepada suaminya. Suami pandang isteri, pandang aurat suami, bahkan kadang-kadang berpahala sebab suami isteri. Yang ada larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tidak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurur rajul ila auratir rajul sallallahu alaihi wasallam walal mar'atu ila auratil mar'ati. Nabi SAW kata tak boleh seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki seorang lelaki yang lain, dan tidak boleh seorang perempuan untuk melihat aurat seorang perempuan yang lain, serta tidak boleh seorang lelaki untuk berbaring dengan lelaki yang lain dalam selimut yang sama. Demikian juga tidak boleh seorang perempuan berbaring dengan perempuan yang lain dengan selimut yang sama. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam mensyarahkan hadis ni, nak faham elok-elok, Imam Nawawi bagi tahu bahawa hadis ini menunjukkan kepada haramnya seorang lelaki melihat kepada aurat orang lelaki, dan haramnya seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan yang lain. Aurat orang lelaki-lelaki punya aurat daripada pusat sampai ke lutut. Sebab itu orang lelaki lain tak boleh tengok lelaki yang lain. Demikian juga perempuan.
salih alaihi Muhammad. Demikian juga salih alaihi Muhammad. Kata Nawawi, larangan baring dalam selimut tadi ni, yang perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki ini, ialah menunjukkan kepada pengharaman sekiranya tidak ada berlapik di antara keduanya. So maksudnya lelaki pun tidur dalam keadaan dia bertelanjang ataupun mendedahkan aurat dia, yang seorang lelaki pun bertelanjang atau mendedahkan aurat dia, maka disitulah berlakunya pengharaman. Kalau dua-duanya menutup aurat dengan sempurna, kemudian waktu tu sejuk pula, seluruh berselimut, yang selimut tu pun hanya ada satu saja, maka pengharaman ini saya semat tidaklah, Allahumma salli alaihi tidaklah valid. Jadi itu. Tetapi suami isteri tidur dalam satu selimut yang sama dalam keadaan mendedahkan aurat di antara satu sama yang lain, maka tidak ada isu pasal mereka suami isteri. Boleh faham yang tu? Kemudian tuan-tuan, isu yang kedua ialah macam mana keadaan kiblatnya ke arah ni. Posisi dia. Posisi kiblatnya ke arah ni. Lalu ataupun berbaring sebelah kanannya ke arah sana. So suami pun nak berbaring sebelah kanan macam Nabi SAW. Si isteri pun nak, abang seorang dapat. Saya macam mana? Saya kalau saya nak ni, saya nak kena pandang belah abang. Sekali abang kata saya membelakangi abang pula. Lalu dia pun tidur sebelah sini, menghadap sebelah sini. Maka si isteri tak dapatlah nak beramal sunnah, mengiring tidur sebelah kanan sebagainya. Kan? Betul, saya cuma disebabkan takut pula, kata seorang lelaki, seorang isteri membelakangi suami dia sallallahu alaihi Muhammad, sampai ni para malaikat sallallahu alaihi Muhammad akan melaknatnya sehingga ke pagi hari. Maka tidurlah perempuan ni sampai kerah. Pagi-pagi ni beku sebelah ni, dah tak ada darah dah. Pasal apa? Pasal tak boleh nak bergerak berganjak, takut lagi membelakangi suami, malaikat pula melaknat dia sampai ke pagi. Bukan maksud yang demikian. Hadis Nabi SAW menyebutkan sallallahu alaihi Muhammad, apabila seorang menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, lalu malaikatnya akan melaknatnya sehingga ke pagi. Atau dalam sebuah riwayat yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, sehinggalah dia hatta tarji', sehinggalah dia kembali. Tuan-tuan sekalian, ini menunjukkan bahawa subhanallah, Nabi SAW melarang, memperingatkan mereka supaya tidak menolak ajakan suami ataupun menjauhi tempat tidur suami tanpa keuzuran menurut ukuran syariat. Bahkan haid juga bukanlah merupakan keuzuran yang boleh menjadi alasan seorang isteri untuk menjauhkan tempat tidur dia dengan suami dia. Bahkan Nabi SAW biasa tidur satu selimut dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Sayyidina Aisyah itu duduk dalam keadaan haid. Bahkan suami berhak untuk mencumbui isterinya sallallahu alaihi Muhammad ketika dia sedang dalam keadaan haid. Tetapi kalau dia ada alasan kenapa isteri tidur membelakangi suami, antaranya ialah keselesaan dia untuk tidur. Dia tak boleh tidur belah sini, dia lenguh apa semua, dia pusing. Dia lebih selesa untuk pusing menghadap ke sana. Bukan dengan tujuan membelakangi suami itu, bukan sebab benci, bukan sebab tak mau, bukan sebab nak reject, bukan sebab nak tolak. Tak, itu posisi yang selesa. Dua-dua pun nak menghadap ke arah kanan, dua-dua pun nak mengarah ke arah kiblat. Maka itu salih semat diharuskan pada syarak. Bahkan mungkin dengan keredaan keduanya, dua-dua dapat pahala pasal dua-dua pun nak beramal dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia kan. Kalau tidak panjang pula cerita dia. Macam pula cerita dia. Fokus pula tu pakcik kat rumah tu kan. Walaupun pengantin lama pun boleh praktikkan juga, Ustaz kan. Okey, baik, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kru tanyalah Ustaz. Saya Nurul Hidayat bin Saifuddin dari Kota Baru. Silakan. Soalan saya ke Ustaz, bagaimana cara tidur Rasulullah saat ketika sakit? Macam Ustaz cakap tadi, Rasulullah tidur dalam gelap, sebab di dalam gelap ni baik untuk kesihatan. Tapi macam pemerhatian saya di hospital, macam saya sakit di hospital tidur dalam keadaan cerah. Bagi macam pengalaman saya banyak tidur di hospital dan kat rumah ke, saya tidur dalam keadaan cerah sebab tidur dalam cerah ni mudah untuk saya capai ubat. Kadang-kadang saya sawan dalam tidur, macam keluarga senang tengok saya sawan dalam tidur kalau saya tidur dalam cerah. So bagi apa komen Ustaz kalau tidur dalam keadaan cerah? Ada satu lagi soalan tambahan, bagaimana Rasulullah tidur Rasulullah ketika Rasulullah musafir?
Ya, itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, kita sama-sama Ustaz Ya. doakan pemanggil kita ni untuk terus sihat Ustaz Baik. dan disembuhkan daripada sebarang sakit. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sebaiknya kepada puan yang bertanya tadi Ya. ni. Dahlah salih Muhammad. Baik, Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, apa saja amalan sunnah yang kita lakukan, Allahumma salli ala Muhammad, mestilah melakukannya dalam keadaan sedaya yang termampu, sekadar kemampuan. Kata Nabi SAW, "Manahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Ada keadaan kadang-kadang subhanallah kita nak buat, tapi kita tak boleh nak buat sebab ada halangan-halangan yang tertentu. Apakah itu kita dikira sebagai orang yang meninggalkan sunnah? Tidak, bahkan kita akan menerima ganjaran yang seumpama seandainya kita biasa melakukan yang demikian, tiba-tiba kita terhalang. Nabi SAW menyebutkan orang yang Allahumma salli alaihi sakit, dia dapat pahala sebagaimana orang yang sihat. Orang yang bermusafir, dia dapat pahala sebagaimana orang yang duduk bermukim. Dia orang yang memang rajin ke masjid, tapi disebabkan dia sakit, dia tak boleh pergi masjid dah, maka pahala dia pergi masjid tu berterusan. Dia dulu dapat solat dengan ibadat dengan sempurna, tetapi disebabkan oleh sakit dia, ke musafir dia tak mampu untuk buat, maka pahala dia biasa buat tu dia akan dapat. Sebab apa? Sebab halangan dia daripada nak melakukan disebabkan oleh suasana dia ataupun keadaan dia pada ketika tersebut. InsyaAllah dan mudah-mudahan, walaupun punya alasan sendiri, sebab apa tak boleh nak padam lampu, walaupun Nabi SAW suruh padam lampu, sebab observe kan, nanti lagi nampak sakit, orang tak perasan, nanti apa sebagainya berlaku, maka dia membahayakan nyawa. Maka menjaga nyawa itu lebih utama. Maka saya cermat, mudah-mudahan ganjaran pahala niat dia untuk dia melakukan sebagaimana sunnah Nabi SAW itu terus boleh dia lakukan. Saya cermat dia dapat, saya cermat walaupun dalam keadaan dia dalam keadaan demikian tak dapat melaksanakan sebab halangan dia. Bagaimana pula dengan musafir Ustaz? Musafir Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW duduk tidur dia di rumah. Jadi demikian juga Nabi SAW tidurnya dalam keadaan Nabi SAW bermusafir. Tuan-tuan, Nabi biasa tidur dalam keadaan Nabi mengiringkan tubuhnya di sebelah kanan. Ada hikmah Nabi SAW suruh Nabi SAW baring sebelah kanan. Ulama ataupun pakar-pakar duduk buat kajian. Antaranya ialah bagaimana jantung kita ni duduk sebelah kiri. Bila kita tidur, tuan-tuan, jantung kita ni tidak di-pressure, tak dihimpit oleh paru-paru kita, oleh tubuh beratnya badan kita sebelah kanan, menyebabkan pergerakan ataupun pam jantung kita itu lebih sempurna dan lebih lancar. Demikian juga otak kita ni, tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad, yang sebelah kiri kontrol sebelah kanan, ada efeknya kepada otaknya, peredaran darah ni. Esophagus kita ni, perut kita ni yang duduk di sebelah kiri, dia akan mengelakkan daripada reflux, gas saya cermat, asid yang ada dalam perut kita ni tak naik balik ke atas, disebut sebagai reflux. Itu dia antara kelebihan-kelebihan bila kita tidur berbaring di sebelah kanan. Maka walaupun Nabi SAW bermusafir, Nabi SAW juga akan berusaha untuk melaksanakan cara tidur Nabi SAW sebagaimana Nabi SAW tidur di rumahnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak cerita pasal tempat tidur pula Ustaz. Tempat tidur. Nak tidur dekat atas tilau, kadang tilau tu tenggelam Ustaz. Tenggelam. Dan kita ada dengar bahawa Nabi sendiri suruh pisahkan tempat tidur di antara lelaki dan perempuan. Kita nak cerita sikit tentang isu itu. Para penonton nak tahu jawapannya dan kupasan daripada Fadil Ustaz. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Ayuh sama-sama kita pelajari dan kita fahami kitab suci Al-Quran melalui rancangan My Quran Time setiap hari jam 12 tengah hari di TV9, juga di saluran Astro 149. Baik para penonton, terima kasih kerana kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz pada hari ini, membincangkan tentang topik ibadah iaitu tidur ikut sunnah. Baik para penonton sekalian, tadi sebelum rehat kita ada tinggalkan satu soalan kepada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan, tadi kita cerita posisi tidur dan sebagainya, tapi sekarang ni kita nak cerita tempat
kita nak tidur ni Ustaz. Sebab kita pernah dengar bahawa umur 7 tahun ajar dengan solat, 10 tahun boleh kita pukul anak sebut kalau tak solat, dan di hujung hadis Ustaz kita ada dengar bahawa kena pisahkan tempat tidur. Ya, betul. Bagaimana Ustaz? Betul, subhanallah. Sebab itu merupakan perintah Nabi SAW. Kalau kita ada anak-anak lelaki dan anak perempuan, usia 10 tahun kena pisah tempat tidur dah. Dia kena ada bilik masing-masing, ataupun dia ada kena ruang tidur masing-masing, dan jangan campurkan tempat tidur sebab dia dah mula matang. Dia dah mula nak tengok, dia mula nak tahu sebagainya, maka tidak elok dan tidak cantik kalau anak lelaki dan anak perempuan tidur dalam bilik yang sama. Ingat tu elok-elok. Kita ni subhanallah tuan-tuan sekalian, anak kadang besar dalam bilik kita. Bukan takat dia orang tidur sekali anak lagi. Kita bawa dia masuk tidur dalam bilik kita. Si mak ni dengan ayah ni, anak lelaki anak perempuan tidur tengah-tengah pula. Oh subhanallah, ni merupakan satu amalan yang bercanggah dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mudarat-mudarat dia yang mungkin berlaku. Ustaz Somad mungkin Ustaz Somad ada tempat yang tak sepatutnya dia tengok, tu bahagian tubuh yang tak sepatutnya tengok, perlakuan si ibu dan si ayah yang tak patut dia tengok. Hari tu ada satu kisah nak Yaman dan semua Ustaz Somad, ada seorang guru tadika. Dia Ustaz Somad dia panggil ayah mak dia tu, pelajar tu mai ke sekolah. Dia kata, apa yang berlaku ni, cuba explain kat saya. Sebab anak lelaki dia cari dalam kelas tak ada ni tadika ni. Kemudian dia masuk dalam store, dia buka-buka tengok budak lelaki ni sedang buka baju seorang budak perempuan dan sedang cium perut dia. Kemudian terkejutlah cikgu ni pun ambil tanya pasal apa buat ni. Kemudian ayah dengan ibu ni bagi tahu, kata dia tidur sekali dengan anak dalam satu bilik. Kemudian dia biasa duduk, dia bersama dengan suami isteri dalam keadaan kadang-kadang tak perasan anak dia tu masih jaga. Kadang-kadang mendedah aurat sebagainya menyebabkan anak ni, Allahumma salli Muhammad, anggap benda tu okey dan benda tu boleh buat dengan siapa saja sebab dia tak tahu dia masih dalam learning proses. Sebab tu Nabi SAW suruh kita untuk asingkan anak lelaki dengan anak perempuan. Kemudian antara benda yang kita kena buat bila kita nak tidur tuan-tuan, selain pada kita asingkan tempat tidur tu, ialah sebelum tidur tolong bersihkan tempat tidur dulu. Nak tidur kat mana pun ambil kain, kibas. Dia satu sunnah Nabi SAW. Jangan duk anggap macam kibas, buat-buatlah, tak buat sudah. Kotor ni kita kibas lah. Ada habuk ni kita kibas lah. Tuan-tuan, dia sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sebut, apabila seorang daripada kamu hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah dikibas-kibaskan tempat tidurnya itu dengan kain dan dengan sarungnya. Kerana dia tidak tahu apa yang terjadi di tempat tidurnya setelah dia tinggalkan sebelumnya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab apa kita kena kibas tuan-tuan? Kok ada kuman ke, ada apa-apa yang melekat yang hinggap di tilam atau berbantal, atau mungkin ada makhluk-makhluk halus atau makhluk ghaib yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, jin, syaitan, iblis. Ni pengalaman saya sebenarnya sekali. Saya baring satu rumah tu dia pun tak biasa tidur kat atas, dia duduk kat bawah saja. Tu saya semak bila saya pergi singgah tidur kat rumah tu, dia kata, tak apalah Jafri, pergi tidur kat atas lah. Saya pun pergi tidur kat atas tuan-tuan. Malam tu elok saya baring je kat atas katil tu, saya dengar satu bisikan kat telinga saya, kacau anak orang. Sebut tu. Saya berlompat. Subhanallah. Tak tahulah apa anak siapa yang baring atas katil tu, mungkin sebab dah lama dah tak ada orang tidur kat situ, dia jadikan posisi tidur dia dan keluarga dia yang kita tak nampak. Sebab tu Nabi suruh bila kita nak tidur, kita kibas dulu, kemudian barulah kita baring atas tempat tidur kita itu. Tu dia antara amalan yang terkait dengan tempat tidur kita. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ada sahabat kita Rahimah Saud, orang-orang yang situs inversus, yakni kedudukan organ dalam badan berlawanan tempat biasa. Bagaimana mereka nak mengamalkan sunnah semasa tidur Ustaz? Baik, ada dua benda pada sunnah. Tuan-tuan, yang pertamanya disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita beramal dengan sunnah ini subhanallah untuk mendapat kelebihan daripada beramal dengan sunnah. Yang keduanya ialah kita beramal dengan sunnah itu untuk mendapat manfaat dan kelebihan ataupun hikmah di sebalik sunnah tu. Yang pertama tadi ni apa? Bila kita pasal apa buat ni? Sebabkan Nabi kata Allah bagi pahala. Kita buat tu sebab kita dapat pahala. Dan kita buat sunnah tu sebab apa? Sebab kita nak tiru Nabi, tanda cinta kita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya kita mengharapkan Allah cinta dekat kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah sebut. Katakan wahai Muhammad,
Kalau kamu benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikut sunnah Nabi SAW. Maka sungguhnya Allah akan cinta dekat mereka. Dan Allah berfirman, Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Tuan-tuan, kita ikut sebab kita nak dapat Allah cinta kat kita. Sebab tu kita ikut sunnah Nabi SAW. Tetapi di sana ada orang beramal dengan sunnah untuk mendapat hikmah di sebaliknya. Sebagai contoh tadi kita sebut, bila baring sebelah kanan ni, nanti jantung duduk sebelah kiri, apa semua sebagainya, blablabla semua sebagainya. Ataupun kita tutup lampu bila kita nak tidur tu, nanti tubuh sel tubuh badan kita apa sebagainya. Itu hikmah yang terkandung di sebalik Salih Muhammad amalan ataupun perbuatan tadi ni. Tuan-tuan semua Allah, maka kalau dia berbaring sebelah kanan dengan niat dan matlamat dia untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia dapatlah pahala dia. Tetapi kalau dia baring sebelah kanan itu akan merosakkan tubuh badan dia, akan menyebabkan dia bertambah sakit, maka dia baringlah sebelah kiri dan pahalanya akan dia dapat seumpamanya, sebab dia terhalang daripada melakukan demikian disebabkan keuzurannya. Baik, boleh faham kan maksud saya tu? Maka dua tujuan kita beramal dengan sunnah, mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak cerita pasal bangun tidur boleh Ustaz? Boleh? Itu dia. Tadi kita dah tidur dah. Sebelum tidur, dah waktu tidur, dan mungkin bila bangun tidur, adakah nak kena menguap macam beruang? Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, soalan. Seperti yang kita sebutkan tadi, bila kita bangun dari tidur, ada adab-adab yang perlu kita jaga waktu kita nak bangun daripada tidur. Salat Jumaat. Yang pertamanya kita sebut Alhamdulillah. Jangan lupa tu. Salat Jumaat. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, apa yang perlu kita buat ialah kita berwuduk dan kita solat. Tapi sebelum nak berwuduk dan solat, ada adab kita untuk kita nak solat. Apa dia? Nabi kata, kalaulah tidak membebankan umatku, maka aku ingin mereka untuk bersugi setiap kali mereka nak solat. Maka kita sugi sebab nak solat, dan disunahkan juga untuk kita bersugi bila kita bangun daripada tidur. Sugi ni bangun antara waktu sunnah dia ialah bangun daripada tidur. Kita dapat dua pahala. Satu pahala sebab kita bersugi, kita gosok. Bersugi ni bukan maksud guna kayu sugi. Bersugi ataupun bersiwak ini ialah menggunakan alat yang kesat untuk membersihkan gigi, mulut dan lidah. Boleh jadi berus gigi, boleh jadi kayu sugi, boleh jadi apa saja. Tuan-tuan sekalian selamat, bersihkan gigi. Pasal apa bersih gigi ni? Sebab bangun tidur. Pasal apa bersih gigi ni? Sebab nak solat. Dua kelebihan dia akan dapat. Maka sekalian selamat tuan-tuan, dan mandilah kalau boleh mandi. Kalau tak mandi pun tak apa. Kalau mandi dapat kesegaran daripada subuhnya, daripada paginya kan sekalian selamat tuan. Kemudian terus solat saja 2 rakaat. Tuan-tuan, kita ni nak masuk bulan Ramadan. Tak ada pasal apa. Orang tua-tua dulu boleh saja makan kadang-kadang sampai 2-3 pinggan dia makan sahur. Makanlah sahur. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana pada waktu sahur ada barakah. Nabi suruh kita makan waktu sahur tu. Tapi tak boleh nak makan. Tak pasal apa tak boleh nak makan. Pasal kita tinggalkan satu pesanan Nabi SAW. Supaya kita bangun dalam keadaan kita segar dan cergas. Kalau tidak, kita akan bangun dalam keadaan letih dan malas. Apa dia? Solat 2 rakaat. Jadi lepas daripada nak bangun sahur, bangun, ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat, tahajud, kemudian sekali baru makan sahur. Kita segar, cergas. Kalau tidak, kita letih dan kita malas. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, mungkin kita tinggal seminit je lagi Ustaz. Mungkin ada kesimpulan ringkas, boleh Ustaz? InsyaAllah tuan-tuan, kita beramal sedaya mampu. Dan saya nak pesan lagi satu ni sebelum tidur ni. Tuan-tuan baca ayat kursi. Baca ayat kursi tuan-tuan. Sebab satu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu dia jaga tu, tiba-tiba datang seorang yang curi 2-3 kali. Dia kata, aku nak bawa kamu dekat Nabi SAW. Dia kata, jangan bawa, aku ajar kepada kamu. Kalau kamu buat ni, syaitan tak akan ganggu kamu waktu kamu tidur. Apa dia? Baca ayat kursi. Dia pergi mengadu kat Nabi SAW. Dia kata, orang tu beritahu. Nabi kata, itu syaitan. Hari tu dia cakap benar. Walaupun dia syaitan. Walaupun dia pembohong besar. Apa dia? Syaitan bagi tahu dekat Abu Hurairah, syaitan tak boleh nak kacau orang yang tidur, dia baca ayat kursi. Maka nak tidur, jangan lupa untuk baca ayat kursi. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan semua sunnah-sunnah Nabi SAW sedaya yang termampu. Tanda cinta kita kepada Nabi SAW, dan kita mengharapkan Allah cinta dekat kita dengan kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala
ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini, iaitu tidur ikut sunnah. Baik para penonton sekalian, esok temu janji kita dengan topik tafsir dan taranum daripada surah As-Saffat ayat 58 sehingga ayat 61. Kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rejab bersama dengan moderator Da'i Luqman. Esok temu janji kita, jangan tinggalkan siaran ini. Baik para penonton, saya Daiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.